محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى روح حبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وصوله وفروعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة. سبحكم الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa dalam sesi baca kitab kita. Sesi pada petang ni untuk kuliah yang biasa dilakukan di Persatuan Bapa Singapura, ya. Persatuan Bapa ni dah lama, tahun 50-an. Ringkasan bagi, saya tak tahulah apa tu nama sebutnya, Bapa Persatuan Belajar Radin Mas, kuliah dewasa dahulu, ya. Sampailah tahun-tahun berikutnya kurang yang belajar, kemudian dihidupkan balik sampailah sekarang. Alhamdulillah, Persatuan Bapa ni makin hidup balik. Syukur, alhamdulillah. Kuliah untuk Singapura, saya nak bertanya, ramai yang puasa petang ni? Ramai ke yang tak puasa lebih ramai? Jangan tak puasa lah, setahun sekali jumpa 1 Zulhijjah, 9 hari, 10 hari pertama. Jangan tak puasa, jangan tak ibadat. Bulan-bulan baik begini mesti ada perubahan, mesti ada peningkatan. Jangan tinggalkan makan, minum sedikit aja, berapa hari aja kita tak sanggup. Ini menebus kita punya keselamatan. Ini menebus untuk kita biar dapat makan dan minum sampai berhari-hari, tak putus hari di yaumil qiyamah nanti, ya. Jadi Allah besarkan hari ni, jangan kita tak besarkan. Selamba je mentang-mentang aku tak nampak. Kalau nampak depan mukanya nampak tau orang puasa tak puasa, kan segornya lain. Apa mentang-mentang tak nampak, janganlah tak puasa. Janganlah tak puasa. Puasa sayang 10 hari kita kena gesa. Walaupun sunat pun kena gesa. Kalau orang dia biasa tinggalkan sunat, nanti wajib pun dia mula suka nak meninggalkannya juga, ya. Maka puasa, jangan tak puasa walaupun sunat. Kenapa? Satu masa nanti orang kalau sudah meninggalkan sunat, dia akan ringan untuk meninggalkan yang wajib. Sekarang kita akan setakat jadi sahabat sahaja. Dan kalau yang khidmat tu namanya ashabul khidmah sahaja. Soon, in a very short future, semua yang nama sahabat semuanya tu akan jadi sama ada dalam Mahdi ataupun bawah Dajjal, either one. Maka yang nama ashabul khidmat semuanya akan bertukar menjadi nama tentera Mahdi. Tentera Mahdi, ya. Walau laki-laki, walau perempuan, walau muda, walau tua. Tapi nama-namanya tentera. Tetapi kenapa Mahdi tu berjuang? Namanya tentera. Tetapi tak semuanya angkat senjata pegang. Tetapi kena taat dan patuh. Kena taat dan patuh. Maka kalau jadi tentera kena terima, kena dengar order tak? Kena patuh arahan tak? Kena patuh. Kena patuh, ya. Maka dari sekarang dah biasakan diri kita patuh. Dengar apa nasihat, patuh dan ikut. Sebentar lagi yang koman kita Mahdi. Kalau tak ikut dia saja, jaga-jaga. Tak ikut dia saja, masuk bawah Dajjal. Walau benda sunat, nampaknya bendanya sunat. Tetapi kadang-kadang benda itu sangat-sangat memeliharanya. Sangat-sangat memeliharanya. Kerana bendanya memang sunat. Tapi datang dari siapa? Datang dari siapa? Dan datang dalam waktu apa, situasi apa. Situasi apa. Kalau setakat minum air sejuk saja, minum air sejuk datang pada doktor yang pakar. Dalam situasi awak sudah sakit pneumonia. Bolehkah awak masih nak minum juga air sejuk? Ada dalil tak air sejuk haram? Tak ada, kan? Tapi dalam keadaan begitu, awak masih nak minum juga? Kan tidak. Tidak. Jadi walaupun sunnah, tetapi daripada Nabi SAW, dan pahalanya besar. Dalam situasi dunia banyak maksiat, hari-hari kita buat maksiat, hari-hari kita lalai, hari-hari kita tak ingat. Dalam Ramadan pun kita cuai. Dalam situasi fitnah Dajjal dah semakin melanda, bukan bunga-bunganya dah masuk dan semakin melanda, ya. Dalam situasi dunia makin bercelaru, dalam situasi umur kita sudah makin tua, semakin dekat dengan ajal maut kita, masih tak nak buatkan lagi ibadat ke? Dalam situasi orang-orang muda belum beribadat, kita yang dah tua kenapa tak nak ibadat? Anda dengan saya dah terjumlah orang tua lah. Ustaz lagi tua, saya muda pun anda dah jumlah tua juga dah. Kalau anda umur 30 tu dah tinggal lagi separuh umur anda. Kalau kita bilang orang umur separuh umur tu berapa? Bulan ni dah separuh umur. Separuh bayar tu umur berapa? Biasa 50 orang bilang ya separuh umur. Tak, 50 tu dah ujung umur. Kalau separuh umur tu 30 tahun tu separuh umur. Umat Nabi Muhammad 60 hingga 70.
Jadi separuhnya tu berapa? 30 tu dah separuh umur. Anda yang 30 dah separuh umur tau. Dah separuh umur dah. Kalau sekarang anda tidak makin giat, soon anda akan makin malas, makin lemah, makin letih lagi. Pada musim-musim gini, Allah Taala beri, ya, kalau kita dengar tentang fadilat 10 hari yang pertama, setakat dengar, setakat miss, oh hari ini musim ni. Tapi kau tak ambil kira, apa guna? Apa guna kau dengar segala itu tapi engkau tidak ambil manfaat, tidak ambil rebut pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipanjangkan umur. Berapa banyak yang tak panjang umur? Berapa banyak yang tak tahu hari-hari istimewa begini? Sekarang, lately, sometimes we have to lecture. Kenapa? I'm preparing all of you for that era, for that difficult era. To live under the guide of Imam Al-Mahdi. It's very strict, sometimes should be very stringent. No more relaxing. Istilahnya no nonsense. To live in that era. So we have to start practice from now. It's no more like last time. You can relax and play around and then think that you are still good. No. Tak berlalu PKP 2 tahun. Tak berlalu kita tak boleh masuk masjid 2 tahun. Sampai sekarang lagi sebelum sebebas-bebas masih macam dahulu, ya. Masih tak takut lagi. Ibadat kita pernah sampai berubah caranya. Keadaan kita berubah, silaturahmi kita berubah, hari raya kita berubah. Masih tak nak ambil jaga lagi, diberi peluang oleh Allah Taala. Masa-masa gini kan puasa kan tak perlu nak ambil kalau nak sembahyang Jumaat, Singapura masih pakai daftar. Puasa 10 Zulhijjah ada pakai daftar tak? Kan tak pakai daftar. Anda pakai booking tak? Kan tak pakai booking. Nak puasa nak pakai mask tak? Kan tak pakai mask. Nak puasa nak bangun malam kena bawa sejarah sendiri tak? Kan tidak. Kenapa tak nak buat? Kalau jemaah tu okeylah nak kena booking. Kalau nak masuk masjid, okeylah nak kena pakai mask, leceh apa semua. Ini sembahyang dan puasa, kau tak payah pakai mask, tak pakai sanitizer pun, tak payah booking apa-apa pun. Kau niat saja booking dengan Allah Ta'ala saja, aku puasa esok hari, puasa hari, satu hari daripada 10 Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Dah bookingnya pada Allah Ta'ala. As easy as that. As easy as that. Tak nak juga. Nanti macam-macam ibadat kita dah dihadkan, dah dibataskan semuanya tu. Sekarang ada yang Allah Ta'ala kasih easy. Tak nak buat, tak bagus. It's no good. It's no good. Bermakna kita tak appreciate. Kita hidup dalam zaman yang dapat macam-macam kemanfaatan, tapi kita tak ambil. It's no good. We have to lecture, We have to straighten up, It's no more time for playing around. It's no more time to have fun and laughter like last time. No more time. If not, the end of the world is coming soon. The end of our own world is coming soon. Lagi orang Singapura susah kita mau cakap, ya, payah. Ini banyak restriction. Kita nak ibadat puasa 10 Zulhijjah ni 10 hari tak ada restriction. Nak kena kota tak puasa? Tak ada kota kan? Dalam satu family 3 orang boleh puasa. Boleh kan? Tak ada pun kan? Puasalah, tu pun tak nak, tak bagus. Asyik baik ada puasa, 2-3 orang ada juga puasa, walaupun setakat 2-3 orang. Di antara hadiah besar, not only Singaporean, non-Singaporean pun ramai juga yang tak puasa. Puasa, semua puasa, jangan tak puasa. Puasa, hari baik, bulan baik, rugi. Besok juga orang dapat 9 hari, awak dapat 8 hari. Jadilah. Jangan tunggu last day, hari ke-8, hari ke-9 baru nak puasa. Tak mau. Nanti awak rugi nanti. Dengar ya. Muka surat 85. Di antara hadiah besar yang mendatangkan keberkatan dan kemanfaatan yang banyak kepada si mati ialah membaca Al-Quran Al-Azim serta menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Amalan ini telah dilakukan oleh banyak orang Islam di sepanjang masa dan berbagai-bagai tempat. Kenapa disebutkan ini? Kerana Nabi ada menyebutkan umat aku tak akan sepakat atas perkara salah. Kalau umat pandang perkara baik, dan umat tu siapa? Umat ialah umat Islam yang salih-salih. Semua melakukan sedemikian. Ya. Tidak ada dan sepakat. Ini semuanya boleh. Itu ijma' umat namanya. Ijma' umat ya. Ijma' umat. Kalau benda salah, umat tidak akan bikin. Umat aku tak akan sepakat atas perkara yang salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bacaan Al-Quran ya.
kepada yang apa kemanfaatan yang banyak kepada si mati. Kena put arrow sikit situ, ada taruh bracket, mati dalam husnul khatimah. Kalau mati dalam husnul khatimah, of no benefit at all. Tak ada kemanfaatan langsung. Kalau mati dalam husnul khatimah, tak ada kemanfaatan langsung. Dihadiahkan satu hari satu Al-Quran sekalipun, tak ada manfaat. Tak ada manfaat, ya. Tapi kalau mati dalam husnul khatimah, tapi belum terampun segala dosa-dosanya, kurang amal pahalanya, tapi dapat dipertahankan syahadatnya, maka apa dihadiahkan orang, didoakan orang, diistighfarkan orang, manfaat sedikit demi sedikit terampun dosanya, sedikit demi sedikit menjadi berat timbangannya, ya. Baik. Jadi dilakukan oleh umat bukan satu tempat. Kita sini nak bikin sikit, oh tak boleh, tak begitu. Kalau di Mesir lagi, bagi iklan keluar surat khabar. Kalau Singapura mati keluar surat khabar. Iklan, fulan-fulan meninggal dunia, Al-Fatihah kasih tahu. Sebab sana tak besar, jadi boleh cukup, ya. Boleh cukup, boleh keluar surat khabar. Kalau Mesir nak bikin tahlil 40 harinya, zikr al-arba'in, keluar surat khabar, dijemputkan. Kasih tahu, ada bikin majlis gini. Jadi yang tak pergi pun, nampak, oh dah 40 hari kawan kita, hadiahkan Fatihah. Begitu, ya. Sebutkan gitu. Betul kan? Di Mesir. Siapa yang bilang? Habib Abdillah. Bilang, kalau Mesir lagi, iklan besar-besar. Hingga 40 hari. Hadramaut lagi, oh sampai berapa hari khatam Quran lagi untuk semati, ya. Baik. Jumhur ulama dan para salihin dari para salaf dan khalaf pun telah mengakui tentang amalan ini, ya. It's not us alone. Bukan perkara baru, bukan perkara baru. Kalau perkara mengantarkan pahala ni kita bilang, ya, hati-hati. Wahai sekalian yang masih anggap diri anda beriman, hati-hati mulut anda cermat. Don't you ever say, jangan sebut, buat tahlil ni bid'ah tau, batal syahadat. Tahlil tu apa? Tahlil la ilaha illallah. Kau bilang la ilaha illallah tu bid'ah, batal syahadat. Hati-hati, hati-hati, ya. Baik, paling banyak kau bilang hantar pahala tak sampai, ini tak sampai. Itu paling banyak kau bilang, bikin kenduri arwah tak sampai. Itu paling itu pun kita boleh bincang. Tapi kalau kau mention tahlil bid'ah, tahlil salah, batal syahadat. Sebab tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Adakah kau mengatakan orang baca la ilaha illallah tu salah? Tak boleh, tak boleh, ya. Kemarin saya ingat saya masa di Masjid Habib Noh, seorang telefon. Dia nak komplain sama LPM. LPM tu Lembaga Pentadbiran Masjid. Kau sini AJK. Halo, saya mau maklumkan, ya, yang selalu diamalkan oleh Ustaz Abu Zaki tu, ya, bendanya salah, ya. Dia tak tahu cakap dengan kita sendiri. Ustaz, kita kenal suara dia pulanya. Itu bid'ah, ya. Ulama sudah menyimpulkan, ya, itu enggak bisa, ya. Ini kan LPM pun tak tahu. Ya, apa ya dibuatnya dia? Begini. Oh, itu semua tak boleh, itu bid'ah. Oh ya, saya Abu Zakinya. Oh ya Ustaz. Oh, minta maaf Ustaz, ya. Nah, apa yang kami amat-amati, apa yang sudah saya selidiki dan apa yang saya amat-amati, dapati bahwasanya perkara ni salah Ustaz, ya, enggak bisa. Iya. Apa yang didemati oleh ulama-ulama pulanya, beratus tahun pulanya, boleh pula, ya. Sudahlah, pokoknya begini, ya. Ini perkara sudah dibincang ulama sekian ramai, sekian lama. Macam inilah tadi kita bilang, ya. Maka tak perlulah kita bahas lagi, nanti buat kita jadi pertengkaran, nanti antara kita sahabat jadi keruh pulanya. Sebab kita kenal dia. Dia kenal, rupanya dia nak tikam lagi belakang rupanya. Begitu, ya. Allah, tikamlah. Apa? Kita bilang, pokoknya kami yang melakukan amalan ini, tahlil, gini semua, pun kami enggak maksa antum. Jadi kami harap agar saling menghormati, ya. Tak perlulah nak maksa-maksa kami. Kami bikin pun kami tak mengatakan ini wajib dan kami tak maksa sembarang orang pun. Jadi sebagaimana kami tidak maksakan antum pun jangan maksakan kami. Siapa kami nak tahlilkan, kami tahlilkan. Ente mati pun nanti anak tahlilkan, ya. Ente pun mati nanti anak tahlilkan. 3 hari anak bacakan tahlil dengan kawan-kawan semua. Sekarang ente bilang enggak sampai, ya. Nanti dah mati anak bikinkan tahlil ramai-ramai, anak minta izin, ya Allah aku nak jumpa dalam mimpi. Tengok ente terima kasih enggak terima kasih. Ya, jadi siapa nama tahlil pun anak tahlilkan. Ente pun anak tahlilkan, ya. Itu pegangan kami. Oh ya Ustaz, terima kasih, ya. Ditaruh agak geramnya dia agak. tak sampai pada engkau. Kalau engkau memang suruh sampai, memang tak sampai. Begitu, ya. Allah. Tengok kalau kiai-kiai kita bikin tahlil lagi panjang pada kita tahu. Kalau di Jawa sana
dibanjar lagi semua. Oh, kalau Indonesia tu kalau dah bikin tahlilan apa semua tu sampai penuh orang datang semua tu. Tak macam kita sini pun sekarang dah tak seramai lagi tu. Sana masih ramai ya kalau di Jawa ya. Kalau bikin tahlilan apa semua tu masih macam kita zaman dulu lagi semua tu ya. Semua ambil berat datang kenduri apa wak aku meninggal, paman aku meninggal, begitu ya. Jadi golongan yang tak mau jangan paksakan orang. Sebagaimana kita paksakan anda pun tidak sayugi memaksakan kita ya. Ingat, kita ada pegangan. Kita ada alim-alim ulama yang kita ikut. Yang alim ulama kita semua tu ulama yang orang bilang tolak tak jatuh. Ulama andalan punya tu, ya. Apa pun orang cakap, dengar boleh. Ikut tak semestinya. Paling banyak kita dengar, kita tak pandai nak hujah, tak pandai nak bidas. Kita dengar, oh begitu ya. Ikut tak payah. Ikut tak payah. Kenapa? Kita ada siapa yang kita ikut. Siapa yang kita ikut. Apa yang kita ikut? Amalan, zikir. Salah tak? Tak salah. Dan siapa yang kita ikut? Tuan-tuan guru kita yang pandu kita, yang guide kita. Dan mereka siapa? Mereka ikut siapa pulanya? Tuan-tuan guru mereka. Sampai ke atas, bukan satu dua. Kita ada siapa yang kita ikut tu important. Siapa yang kita ikut tu important ya. Bukan satu dua orang dan bukan calang-calang orang. Siapa yang kita ikut ya. Jadi orang boleh kasih syur, orang boleh cakap apa, orang boleh komen, orang boleh mengatakan apa-apa semua. Dengar boleh, ikut tak mesti. Bukan ikut tak mesti, ikut mesti tidak. Kalau benda yang bercanggah. Ya, begitu ya. Baik. Kata Habib Abdillah Al-Jufri, tukil ke hadis Nabi SAW, Ustaz Abdillah selalu sebut, peganglah imanmu sebagaimana, ini semua pegangan lah ya, sebagaimana pegangannya perempuan tua. Dia tak sebut laki-laki tua, perempuan tua. Sebab perempuan tua ni degilnya ku semangat. Macam belajar fiqah lah tadi kita bilang ya. Dia punya pegangan tetap. Saya punya pegangan tetap. Laki-laki tua boleh juga berubah tau. Pisin baru apa juga. Kalau pisin tu makcik dia pakai baju kurung juga dia tak pisin macam mana. Kalau dia punya masak asam pedas begini juga. Dia tengok kat TV, chef aja masak, dia boleh komen lagi. Kok gini masaknya? Tak betul. Chef besar dia boleh komen. Pasal pada dia punya juga betul. Kalau dia agreeable sekalipun, oh gitu cara masaknya. Bagus pula ya. Tapi dia masak nama dia nak ikut tidak. Dia ikut style dia juga. Itu pegangan perempuan tua. Pegangan perempuan tua ya. Pegang. Boleh dengar tapi nafi. Boleh dengar tak kuasa nak nafi tapi tak nak ikut. Begitu ya. Kena pegang betul-betul ya. Jangan menjadi macam daun lalang. Dia tiup kanan ke kiri, tiup kiri ke kanan ya. Ada hadis-hadis yang menerangkan perkara ini, tapi semuanya adalah hadis daif. Memang daif. Tapi daif kita pakai, ingat ya, kita bikin malam-malam apa doa-doa semua itu. Apa macam malam nisfu Sya'ban, ada daif, ada yang sahih. Ada daif, ada sahih. Tapi walaupun ada yang daif-daif sekalipun, ya, amalan kita walaupun daif sekalipun, tapi kita isi bukan dengan daif tau. Kita isi dengan benda-benda sahih belaka. Macam menyampaikan pahala semua itu. Apa? Walaupun hadisnya daif, tapi kita isi dengan apa? Dengan Al-Quran, baca Yasin, baca Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad daif tak? Tak daif. Ayat Quran daif tak? Dan kita baca La ilaha illallah daif tak? Seperti kita mengatakan dah, taruhlah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ada setengah hadisnya memang daif, walaupun ada hadis yang sahih. Taruhlah kita terpegang dengan hadis yang daif. Tapi pengisian kita dengan benda daif ke? Malam nisfu Sya'ban, mari kita buat balas pantun. Balas pantun memang tak haram. Tapi, apa punya cerita ni? Kita isi dengan apa? Kita tidak isi dengan benda daif. Kita isi dengan benda sahih Al-Quran. Kita baca Yasin. Kita berdoa kepada Allah Rabbil Alamin. Kita iktikaf dalam masjid. Itu pegangan kita. Walaupun hadis daif itu sebagai guide saja. Sebagai menunjukkan, ada peluang. Boleh ada ini. Pengisiannya semua tidak daif. Pengisiannya semua tidak daif. Semuanya tidak daif. Tahlil tu, penyampaian tu, ada dalilnya. Bukan orang punya ciptaan biasa. Ada dalilnya, Rasulullah biasa buat. Ya. Tapi daif. Tapi pengisiannya dengan apa kita isi? Dengan apa tadi? Dengan baca Quran, dengan berhimpun di masjid, dengan kasih orang makan. Semua tu, semua mendatangkan pahala semua tu. Semua tu ada
ada apa, tanpa berpandukan dengan hadis dhaif yang tu tadi, semua yang kita buat bendanya sahih belaka. Itu pintarnya ulama kita. Itu pintarnya ulama kita, ya. Besar sungguh jasa ulama mengabai umat tidak tergamak. Ke jalan Allah kita diajak. Apa lagi? Dalil disemak. Apa ujungnya tu, ya? Dalil disemak. Jadi mereka semua ada dalilnya tu, semua tu, ya. Semua tu dalilnya disemak mereka itu, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Akan tetapi hadis-hadis daif pun boleh diamalkan dalam bahagian fadail amal. Dan semua yang disebutkan di atas tadi pun dari hal-hal yang merupakan kelebihan-kelebihan dan amalan-amalan fadail amal. Bukan amalan-amalan yang wajib, ya. Bukan amalan-amalan yang wajib. Fadail amal. Ekstra. Ekstra. Jadi kalau ekstra, tapi pengisiannya dengan apa? Pengisiannya semua dengan yang sahih, ya. Pengisiannya semua dengan sahih. Itu syukurnya ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi walaupun diamalkan hadis daif, hadis daif tak boleh pakai untuk hukum halal haram batal sah, tak boleh, ya. Untuk menggalakkan boleh kita buat, ya. Boleh kita buat, ha. Tetapi pengisiannya benda yang elok-elok. Baik. Macam hadis qutulul ilma walau bisin, kata setengah ulama daif, ya. Kalau pada mereka itu hadis palsu, tahu, bukan palsu, pada kita itu daif, ya. Tuntut ilmu walau sampai negeri Cina, kita walaupun hadis itu daif, tapi kita gunakan untuk apa? Untuk ilmu apa? Ilmu buat kuih tiaw, ilmu buat mi Hongkong, betul. Ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu Quran. Walaupun hadisnya sahih, hadisnya tidak sekuat, ya. Tetapi pengisiannya dengan apa? Tuntut ilmu walau sampai negeri Cina. Tuntut ilmu. Maka tuntut apa? Ilmu buat ketiau. Ilmu buat mi Hongkong. Betul? Tidak. Ulama belajar ilmu apa semua. Walaupun hadisnya sahih. Tapi yang diisinya semua dengan benda yang tidak daif. Walaupun hadisnya mungkin daif. Tapi pengisiannya semua bukan benda daif semua tu. Ya. Lepas itu disebut sebagai fadail amal. Keutamaan amal. Itu buat kita lebih advance dalam beramal. Jadi kita punya kena bijak dalam pengisiannya. Isiannya dengan benda-benda yang sahih-sahih belaka. Didorong dengan hadis-hadis yang ini, tetapi pengisiannya semua dengan perkara yang selamat belaka, ya. Baik. Contohlah, kita sewa sampan. Sekarang sewa lori lah. Sewa van lah, senang cakap. Satu road tax semua sudah bayar, saman sudah clear, driver semua ada lesen, cukup. Sama, tapi kita dalamnya bawa dadah. Boleh tak? Dalamnya band semua cukup. Tapi dalamnya bawa apa? Dalamnya bawa setakat kacang panjang, kacang boncis. Okeylah. Yang itu tadi, road tax bukan dah mati. Belum sempat nak renew, tapi masih belum salah lagi, umpamanya, ya. Saman ada, tapi bukan sampai pasal langgar orang, traffic light gitu. Tapi belum bayar. Kalau cek rekod, driver ini dengan driver ini lagi bagus. Tapi dalamnya semua siapa? Diamond ring. Permata. Jam Rolex. Oh, polis pun akan escort dia. Polis pun akan escort dia. Kerana apa? Ada barang-barang. Apalagi kalau dalamnya ada vaksin. Wah, lagi. Akan di-escortnya orang sampai kerana barang penting. Tapi band buruk kadang-kadang. Band lagi 5 hari nak scrap, umpamanya. Tapi tengok apa pengisiannya. Dan siapa yang mengarahkannya. Mengarahkan daripada kementerian. Kau berani nak bilang, ini driver tak betul, ini band, kau berani cakap. Ya? Allah. Yang mengarahkan kementerian. Ulama-ulama lebih daripada kementerian. Ya, begitu, ya. Kena faham sedikit, ya. Dan hadiah Al-Quran yang sangat memberi manfaat kepada orang mati, kendati pun seluruh Al-Quran itu baik dan penuh berkat, ialah membaca 11 kali surah Al-Ikhlas yang mulia ini. Betul? Kita kalau pergi tarim, kalau pergi ziarah makam-makam, dia baca Yasin. Zambal tu kalau baca Yasin sampai 6-7 kali. Di Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam kita baca, dekat Amul Faqih kita baca, dekat cucu Sayyidina Al-Faqih kita baca, dekat Sayyidina Rahman Sagaf kita baca, banyak. Imam Haddad kita baca, berkali-kali baca Yasin. Orang sana kalau baca Yasin macam Fatihah.
Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin. Kalau katakan Al-Fatihah, kita Fatihah lebih sikit aja orang. Banyak ya Fatihahnya sampai 6 kali ya lepas ratibkan. Itu orang sudah bising. Sana Yasin ya, sana Yasin. Kalau kadang-kadang kita penat ya, habib-habib ni tahu. Kita pergi ziarah Dau'an, ziarah mana banyak makam-makam, 3-4 makam. Baca Yasin 2-3 kali aja dah matanya dah penat ya. Allah Yasinnya belum habis, kitanya dah ngantuk. Allah begitu ya. Sudah baca Qul Huwallahu 11 kali sudah. Kita tahu. Qul Huwallahu 11 kali ya. Nah, salah satu fadilatnya ialah apa? Kita dapat diampunkan dosa sebilangan ahli kubur berada di tempat itu. Dan pahalanya sangat besar bagi ahli kubur itu. Qul Huwallahu 11 kali. Dan janganlah kita tak hantar mak kita seminggu sekali Qul Huwallahu 11 kali. Baca 11 kali, hantarkan mak kita ya, bapak kita. Paling tidak hantarkan ya. Lantaran itu, hendaklah setiap orang membaca 11 kali dari surah yang mulia ini pada tiap-tiap malam, ataupun tiap-tiap hari, ataupun lebih dari itu, ataupun kurang, meskipun sekali seminggu pada malam Jumaat, dan dihadiahkan pula pahalanya untuk kedua ibu bapanya, untuk guru-gurunya, atau sesiapa yang dipandang berhak atas dirinya. Dipandang berhak atas dirinya ya. Kenapa? Mak bapak kita ada hak tak? Ada hak. Kita dah penuhi belum? Guru kita ada hak tak? Ada hak. Kawan-kawan kita yang pernah kita sakiti ada hak tak? Ada hak yang mereka boleh tuntut kita. Hantar dengan surah Al-Ikhlas 11 kali. Setiap kali, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk sekalian para sahabat, untuk ahli keluarga baginda, untuk kedua ibu bapaku, untuk ahli keluargaku, untuk pada tuan-tuan guruku, untuk sahabat-sahabatku, untuk orang-orang yang pernah aku sakiti, dan untuk orang-orang yang pernah berpesan kepadaku, dan untuk orang-orang yang menyokongku, dan untuk wazawil huquqi alaina ajmain. Zawil huquqi alaina ajmain itu orang yang ada hak atasku, yang punya hak-hak atas diriku, kesemuanya mereka. Al-Fatihah kita bacakan Qul Huwallahu Ahad 11 kali ya. Baik. Tiap-tiap orang harus mendoakan bagi orang matinya. Kan kita bilang wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami'. Kalau di tarim tu Fatihahnya mesti tak tinggal untuk begitu ya, lepas sembahyang ya. Untuk apa? Itu kalau kita sini bikin lepas subuh dengan lepas maghrib. Kalau sana tiap-tiap waktu tahu. Astaghfirullahalazim 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahidan rabban syahidan tu apa? Setiap waktu mereka bikin. Kalau kita sini ikut apa dibuat oleh Habib Adil Al-Jufri, dianjurkan Syekh Umar Khatib, kalau tak dapat tiap waktu paling tidak subuh dengan maghrib jangan tak buat. Subuh dengan maghrib jangan tidak buat ya. Baik. Tidak lupa memohon keampunan baginya dan bersedekah untuknya ya, bersedekah untuknya. Pada hari baik bulan baik ini, bulan Zulhijjah, banyakkan sedekah, banyakkan sedekah. Masukkanlah, cemplungkan dalam tabung 10 ringgit atas nama arwah bapa aku, 10 ringgit atas nama mak aku. Hantar, jangan tak hantar. Gitu ya. Masukkan atas nama mak bapak kita ya, khususnya mak bapak kita ya. Jangan lupa ya yang sudah meninggal dunia ya. Jika ia tidak lakukan hal ini, tentulah ia juga akan dilupakan oleh kaum keluarganya kelak apabila ia mati. Kalau kita tengok orang mati, banyak orang suka doakan dia apa? Tanda dia suka doakan orang. Kalau kita tengok orang mati, orang banyak ambil berat dengan dia, tanda dia suka ambil berat dengan orang. Ya? Baik. Dan seterusnya hal ini akan terputus hingga kepada ke anak cucu. Sebab siapa yang ingat, nescaya ia akan diingati. Dan siapa yang lupa, nescaya dia akan dilupai. Sedang Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati pasti, tinggalkan ahli keluarga pasti, dah tak boleh amal lagi pasti. Harapkan bekal, harapkan kiriman, belum pasti. Buat yang pasti, iaitu engkau boleh buat. Itu kau boleh pastikan. Iaitu apa? Anak kau fatihahkan kau, belum pasti. Cucu kau doakan kau, belum pasti. Ada yang boleh pasti, iaitu kau hadiahkan mak bapak kau dan kau hadiahkan atuk moyang kau. Itu pasti, kau boleh buat. Nanti kalau kau pastikan yang ni, yang itu pun Allah Ta'ala akan pastikan juga ya. Baik. Ziarah kubur ya. Ziarah kubur tu besar sekali pahalanya ya. Seminggu sekali ziarah kubur.
Seminggu sekali ya. Ziarah kubur. Sunat muakkad hari Jumaat, di antara kegiatannya lah ziarah kubur. Mak bapak kita ziarah kubur orang-orang salih, ziarah kubur orang-orang alim ya. Ziarah kubur orang-orang salih, ziarah kubur orang alim ya. Ziarah, jangan tidak ziarah. Seminggu sekali setiap hari Jumaat itu ya. Kerana arwah orang-orang mati ni akan berada di kubur-kubur mereka pada hari pagi hari Jumaat, tunggu orang yang datang. Diri nanti selang lama dah tak ada siapa ziarah lagi. Kita juga pergi ke perkuburan ya. Kalau Singapura tu kan kuburnya semua satu tempat, pesaraman, pesara abadi ya. Kalau dekat lot-lot yang baru tu kita datang, sementara kita ziarah kubur ahli keluarga kita, nanti kita tengok kubur sana ramai yang ziarah. Baru ke bumi 2-3 hari datang ziarah. Nanti dah lepas itu pun, dah lepas sebulan 2 dah sampai lot lain pula mula ke bumi. Lot yang ni pun masih ramai orang ziarah. Nanti lama-lama tengok makin kurang. Dah lepas tahun aja dah sangat kurang yang datang ziarah. Sangat kurang datang ziarah. Begitulah sebagaimana kita tengok kurang, orang kuburnya tak kurang. Orang kuburnya sebagaimana daripada hari yang pertama tu dia tunggu, hari Jumaat yang pertama, sampailah hari Jumaat sampai ke 10 tahun, 20 tahun dia tetap tunggu. Dia cakap sama dia, dah tak ada orang datang ziarah kita lagi ya, dah tak datang kita nak ziarah kita lagi. Dia tahu anak kita pergi kerja lalu tahu dekat sini tahu. Tak mampir pun lagi maknya dekat sini. Allah ya. Tak mampir pun. Pantang ada sipsil, terus mampir. Pantang ada apa-apa semua keraian, terus mampir. Pantang cuti sekolah, anaknya dibawa semua. Pusat duit belah dimampir, Sunway Lagoon dimampir, Berjaya Times Square dimampir. Kubur orang tua tak dimampir ya. Kebangetan. Tak bagus ya. Mampir kubur orang tua kita ya, ziarah. Pedulikan orang-orang ahli bid'ah. Cakapan mereka semua bid'ah belaka. Dan bid'ah mereka adalah bid'ah yang tak boleh diterima. Itu apa? Adakah orang ziarah kubur dia kasih nama kuburiyun? Itu bid'ah. Tak ada zaman Nabi sebut perkataan kuburiyun. Tak jumpa hadis sahih ke ayat Quran mengatakan man zara gabra wahum kuburiyun. Tidak ada. Siapa ziarah kubur maka mereka adalah orang-orang kuburiyun. Tak ada. Itu bid'ah. Cakap mereka tu besar punya bid'ah. Kau jangan ikut ahli bid'ah. Yang kita buat tidak bid'ah. Yang kita buat ada Rasulullah punya anjuran ya, dan menjadi amalan orang-orang saleh ya. Dan tidak berat dan besar manfaat. Maka orang yang cakap tak betul, kau jangan ikut. Kau jangan ikut ya. Semua itu itu adakah orang ziarah kubur disebutnya sebagai kuburiyun? Macam dia satu hari tak masuk dalam kuburiyun pulanya. Allah, dia satu hari pun akan jadi ahli kubur juga ya. Dan tuduhan yang dilimparkan bagi kita dahsyat. Kau nak bilang orang mencuri dekat 7-Eleven saja nak kena ada bukti, nak ada saksi. Ini punya tuduhan bukan setakat ya, hukum tu baik-baik. Habib Salim kalau bilang sekarang ni perkataan syirik tu macam dah diagih-agihkan. Syirik. Pergi kubur aja syirik. Semua pegang kubur aja syirik. Paling-paling banyak amalan tu 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kalau syirik tu perkara hubung kait dengan akidah, iktikadnya lari ya, barulah namanya syirik ya. Baru namanya syirik ya. Itu pun dalam hati orang tak tahu betul tak betulnya. Betul tak betulnya. Riak tu pergi masjid pun jadi syirik kecil. Pasal apa? Menyekutukan Allah pada niat dan maksud ya. Orang pergi kubur saja dibilangnya syirik. Allah. Dan tuduhan yang dilimparkan teruk, iaitu apa? Sesat. Sesat tu maknanya terkeluar pada agama Islam tau. Dan tuduhan yang dilimparkan tu teruk, tu sembah kubur. Astaghfirullahalazim. Semangat badan jauhkan. Kita bukan tok okong ya. Kok bilang kita sembah kubur ya. Lalu saya bilang kalau di makam Habib Ali semua, saya bilang tuan-tuan jadi saksi. Ziarah makam Habib Noh semua, tuan-tuan jadi saksi ya. Lagi sekarang ada internet. Tadi ada kita tawab kubur tak? Ada kita puja-puja wahailah Habib, wahailah Habib. Tak ada. Kita apa kita bikin? Baca Yasin. Apa kita bikin? Doa pada Allah Taala. Apa kita bikin? Iktibar, sebutkan siapa fulan ini, apa akhlaknya, apa tingkah lakunya, apa pengajarannya, apa cakapannya. Jadi bila kita depan dia tu macam kita berada depan dia. Kita cakap mengenai dia, teringat segala ajaran dia. Teringat segala ajaran dia begitu ya. Begitu. Jahat limparannya orang sekarang, dia apa dia tak tahu saja. Jangan-jangan ajaran sesat. Allah, sesat tu bermakna terkeluar pada agama tau.
Yang boleh keluarkan perkataan ini agama sesat tu mufti-mufti tau. Dia selidik, dia siasat, dia tengok, baru dia keluarkan perkataan begitu. Sangat cermat, ya. Sangat cermat. Kita sikit aja kita tak faham orang ziarah kubur je, kita sesat, sembah kubur dibilangnya. Semangat. Kau tak pergi ziarah, kau tak tengok apa kita buat, kau lemparkan tuduhan yang begitu-begitu pulanya. Allah. Ketahuilah bahawasanya ziarah kubur itu adalah seperkara yang sunnah, ya, sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masa dahulu telah melarang ziarah kubur. Tetapi kemudian telah mengizinkannya. Sebab dalam ziarah kubur itu terkandung beberapa manfaat dan faedah bagi yang hidup dan yang mati. Siti Aisyah pernah nak ziarah kubur saudaranya yang dah meninggal dunia. Maka seorang perempuan tanya, mau ke mana wahai Siti Aisyah? Aku mau ziarah kubur. Kan dulu Rasulullah ada larang. Dia pernah dengar hadis larang. Dan Siti Aisyah bilang, betul, Nabi dulu pernah larang. Tetapi Nabi sudah izinkan balik. Kerana apa? Banyak mengingatkan tentang akhirat. Mengingatkan akhirat. Ini dia, ya. Telah bersabda Rasulullah SAW, Zurul gubura fa'innaha tudzakkirul maut. Ziarahlah kubur kerana yang demikian itu akan mengingatkan kamu tentang mati. Ziarah kubur ingatkan tentang mati. Ingat kita pun akan masuk dalam tanah juga. Ingat kita pun akan tinggalkan ahli keluarga kita juga. Ingat kita pun satu hari akan lenyap daripada dunia juga. Kita pergi kubur, kita tengok, ya, duduk pergi kubur, kita tengok, ya, duduk. Yang kita kenal tu dah tentulah mak kita, bapak kita kenal, kita tahu. Kita biasa duduk dengan dia, gurau dengan dia. Sekarang kita cakap sepatah tak dengar cakap dia lagi. Bayang pun tak nampak, hanya nampak tanah rata dengan nisan dua terpacak. Itu aja sedih kita. Dan kau pandang sekitarannya. Ini semua dulu pernah duduk rumah tengok televisyen. Bukan duduk baring dalam tanah. Tidurnya dalam bilik, dalam rumah. Semuanya itu, ya. Semuanya ada pakai baju. Semuanya ada naik kereta. Semuanya tu ada pergi shopping, ada apa semua. Tapi sekarang mana semua? Tukar alam, tukar cara kehidupan, tukar totally everything. Soon we will be like them. Satu hari kita akan jadi seperti mereka itu. Insaf. Tengok ni ramai ni. Ni ramai. Kalau dulu masih hidup ni, kan ramailah kita nampak orang jalan sana, jalan sini semua. Kalau sekian dalam tanah kubur ramai. Taruhlah ada satu lot tu ada 100. Kalau shopping center ada 100 orang tu dah meriah lah tu namanya. Tapi sekarang ada 1000 pun dalam tanah lotnya sunyi, sepi. Semua dan bawahnya tu macam-macam story. Sama ada taman syurga ataupun lubang api neraka. Ya. Allah. Ada seorang jalan di kubur Furid. Kubur Furid tu Al-Khatib Bafadal Bagharib punya tanah perkuburan depan pada Zambal. Dia tengah jalan, orang hafal Quran sambil baca ayat. Maka setengah hamba-hamba Allah Ta'ala ada yang baik, ada yang celaka. Kedengaran suara orang kubur. Kami di sini semuanya yang baik belaka, tak ada yang celaka. Allah. Semua ahli jannah belaka. Semuanya ahli jannah belaka semuanya tu, ya, ahli kubur, ya. Ada orang. Anaknya masih kecil, mati. Sekarang berapa hari mimpi anaknya kok rambutnya putih. Kenapa nak? Kenapa anaknya girl? Kenapa rambut kau putih? Kau kena siksa ke nak? Tak pak, kami budak-budak tak kena siksa. Cuma di tanah kubur kami, di sana ada satu orang kena bumi semalam. Dia kena bedal. Dia menjerit, kami semua ketakutan sampai putih rambut kami. Baby pun, budak girl pun sampai putih rambutnya. Ada satu orang bermimpi. Ahli kubur di satu taman kasih tahu dia. Ni hari ada orang mati di tempat sekian-sekian. Dia nak bawa ke bumi di tempat kita. Tolong halang dia. Sebab dia tu ahli dosa. Kita semua tenteram di sini. Masuk sini nanti dia kena bedal, dia menjerit-jerit. Kita semua tak tenteram. Kita semua jadi takut semua, ya. Tolong. Orang ni kat mana tempatnya sekian-sekian. Dia cari, betul ada tempat itu. Betul ada tempat itu, ya. Betul ada tempat itu. Dia tengok. Nak kebumikan. Tanya ke bumi mana? Di tempat sekian, taman sekian. Pandai-pandai dia hilah. Pindah tempat lain. Ahli kubur tu malam mimpi, terima kasih banyak-banyak. Tak masukkan fulan kat tempat kami. Allah, begitu, ya. Taman-taman istimewa. Taman-taman istimewa. Macam-macam cerita orang ahli kubur, ya. Macam-macam. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah.
dahulu aku melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia. Kerana yang demikian itu akan menzuhurkan kamu kepada dunia dan mengingatkan kamu akan akhirat. Betul? Ziarah kubur menzuhurkan dunia dan ingat akhirat. Kenapa Nabi larang awalnya, awal Islam Nabi larang sahabat-sahabat pergi kubur? Kerana mereka masih jiwa jahiliah. Kalau pergi kubur masih raung-raung, orang perempuan, alah kau bila nak balik, alah hilanglah aku, kau mati aku macam mana nak hidup, masih meraung-raung. Masih raung-raung pulaknya. Dan masih apa? Bikin amalan-amalan khurafat atas kubur. Ya? Bikin amalan-amalan khurafat atas kubur. Dan untuk apa mereka kubur? Baca alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Telah membinasakan kamu at-takatsur, menumpuk-numpuk, mengumpul-ngumpul. Sampai pergi ke kubur-kubur. Menumpuk-numpuk bukan harta ya, sebab turun itu. Sebab mereka menumpuk-numpuk nama. Menumpuk-numpuk bangga. Dalam kabilah kami, berapa banyak orang handalan. Ada fulan, ada fulan, ada fulan. Ada penyair, ada orang yang boleh ahli panah, ada orang yang tangkas begitu gini, ahli kuda. Oh, berapa ramai? Sekian. Ahli kami pun ada. Setakat ahli kamu berapa orang saja? Kami ramai. Ahli kamu, kalau kita kira yang kami dah mati, berapa ramai? Pergi kubur. Kira paman aku ni ahli panah, paman aku ni ahli syair semua. Kalau kita orang yang dah mati, kita lagi banyak lah. Ini pula pergi kubur. Ini paman aku, ini wak aku, ini sepupu aku semua. Alamak, sampai pergi kubur. Nak banggakan punya pasal, maka dilarang. Larang pergi kubur sampai nak cari bangga, sampai pergi kubur nak cari bangga. Hatta zurtumul magabir. Sampai ziarah kubur. Maka larang. Apabila mereka sudah settle imannya, sudah mantap, ya, sudah tahu salah dan betul, pergi kubur ada manfaatnya. Tengok Rasulullah, apabila tak ada mudaratnya, besar manfaatnya, dilepaskan, suruh pergi. Ya, besar manfaatnya. Menzuhurkan tentang dunia. Betul. Ada satu orang Dayo, tetamu, datang ke negeri Baghdad. Maka sahabatnya di negeri Baghdad tu ajak pergi. Petang-petang dah waktu ginilah, mari kita ziarah, tengok rumah-rumah di Baghdad. Kau tahu tak, ini rumah ini, besarnya, cantiknya, hebatnya. Rumah siapa ini? Rumah Syekh Fulan. Cantiknya ya. Rumah kedua, begini, rumah siapa? Rumah Fulan. Hebatnya. Berapa rumah ajak jalan. Lepas tu, mari kita pergi lagi tepat. Pergi mana? Tanah kubur. Tadi rumah yang pertama, tuannya dalam sini. Terdiam dia terus. Kita bilang, cantiknya, hebatnya. Terus, terdiam terus. Rumah kedua, ya rumah gitu. Ini tuannya pulaknya. Jadi menzuhudkan tak? Tengok rumah besar-besar, sekarang kat mana tempat dia berada. Menzuhudkan terhadap dunia. Begitulah kita nanti. Pasti masuk tanah. Pasti masuk tanah. Ya. Baik. Dan mengingatkan tentang akhirat. Sebab kubur adalah babak pertama daripada babak-babak akhirat. Masuk kubur pasti. Gelap pasti. Dapat cahaya belum tentu. Sempit pasti, dapat luas belum tentu. Ya. Sepi pasti, ada berteman belum tentu. Lapar haus pasti, dapat makan dan minum belum tentu. Dah mati cuma kita saja tak ada di kalangan ahli keluarga kita, tapi kita tahu kita masih ada. Bapak masih ada nak, bapak di sini, bapak sepi, kenapa berubah? Baca syair. Ibarat akhirat Syekh Abdul Rahman Siddiq. Kenapa berubah? Kenapa hilang semua? Kenapa tiba-tiba gelap? Kenapa tiba-tiba sakit? Kenapa tiba-tiba sana tengking, sini tengking? Kenapa sini pukul cokmar, sana bantai dengan pentung? Kenapa? Kenapa kok lain layanannya? Berubah serta-merta, berubah serta-merta. Nangis dagang piatu dalam liang lahat sendirian. Kok berubah? Apa dalam kubur masih ada? Apa masih ada apa? Kereta dah tak ada, rumah dah tak ada, anak isteri tak ada. Apa masih ada? Sepi masih ada. Perasaan sepi masih ada. Lapar masih ada. Haus masih ada. Takut masih ada. Cemas masih ada. Sakit masih ada. Malu masih ada. Menyesal sangat ada. Itu semua masih ada semua tu, ya, dalam kubur, ya. Jadi yang kita sangka dah mati, dah habis semua. Macam-macam masih ada dalam kubur, ya. Cuma penampungan bagi segala perasaan yang kita katakan tadi tidak ada lagi. Penampungannya sudah tidak ada lagi, ya. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, ma min rajulin yazuru gabra akhihi wa yajlisu ilaihi illa sta'nasa bihi
wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yagumu min indihi. Tiada seorang pun yang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia, iaitu penghuni kubur itu, merasa gembira, senang kepadanya, dan rohnya dikembalikan kepadanya, sehingga penziarah itu bangun dari situ. Rohnya dikembalikan kepadanya atau apa? Kembalikan kepada kubur itu. Sebab roh kadang tempat simpan, roh kadang berada di angkasa raya, roh kadang di tempat lain, kembalikan di situ. Situlah last station perpisahan dengan ahli keluarganya, kan? Maka itulah station jalin pertemuan. Pergi kuburnya, dia dah dipanggilkan rohnya. Kalau hari Jumaat tak dipanggilkan, memang dia di situ. Kalau hari Jumaat memang dia di situ. Kalau hari lain dia dipanggilkan. Adik keluargamu datang, duduk di situ, dia tengok. Gembira dia sekali kita datang. Allah. Sampai kita balik, barulah dia balik semula ke tempatnya. Sedih ya. Kalau apa, bertahun-tahun ditunggu tak ada satu pun datang ya. Bertahun-tahun tak. Bertahun-tahun ya. Allah. Untung orang-orang mati Hadramaut yang ziarah kubur mereka tu tak putus. Anak cucu ingat kubur yai-yainya semua tu. Sangat ingat. Untung mereka ya. Itu saya kalau tengok orang mati di Hadramaut, diusung mayatnya tu, rasanya macam nak minta, wahai Fulan kau bangunlah, kasih aku baring di situ, biar aku ganti tempatmu. Tengok beruntungnya apa yang dia dapat di sana ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Mayat dalam kubur itu akan merasa senang sekali apabila orang yang sangat dicintainya di dunia dahulu datang menziarahinya. Suami isteri, ya, suami isteri datang ziarah ya, ziarah sangat gembira, sangat gembira. Tahu datang suami istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya kalau datang ya, singgah, sangat gembira, ceria sekali ya, ceria sekali. Tapi ziarah kubur ni tak enak tau. Sedih. Padahal tak bikin apa-apa. Kalau kita ziarah rumah orang boleh duduk lama-lama. Hari raya kita boleh singgah rumah sekejap, rumah singgah sekejap kan. Paling tidak di pintulah kalau sekampung. Tak masuklah tak apa, aku banyak tempat lagi. Paling tidak kabur. Kubur tak mudah tau. Satu taman tu, kubur apa? Kubur orang rumah kita. Kita pergi kubur dia. Sini kubur bibi kita. Sini kubur ponaan kita. Sini kubur kawan kita. Tak mudah tau nak pergi. Siapa yang kita dah tuju nak pergi, macam datang lekas-lekas nak pergi tempat dia, dah baca-baca, kadang-kadang rasa macam lama aku dah kat sini, baru 15 minit. Dah baca Yasin dah apa semua. 1 jam dekat kubur tu pun kata dah lama sangat dah. 20 minit dekat kubur tu pun rasa dah lama. Nanti macam nak balik pun macam nak mampir sekejap kan. Kadang bukannya apa, bukan duduk minum air pun kan ya. Tapi nak singgah, nak jenguk pun bukan satu benda yang mudah. Bermakna apa ya? Kalau benda yang kita jadi berat, bermakna pahalanya besar. Jadi nafsu kita pun jadi tak minat. Pahalanya besar. Pahalanya sangat-sangat besar. Kalau kita pergi ziarah, pahala sangat besar. Maka nafsu kita pun tak minat. Bukan satu perkara yang mudah. Kita kalau ziarah kubur, mampir. Bukan satu perkara yang mudah. Kecuali di Tarim. Kubur Tarim tu lain ya. Betul-betul lain pada tempat lain ya. Masuk aja ziarah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Lepas itu ziarah apa? Amul Faqih, pamannya. Kemudian ziarah cucunya. Kemudian sana sikit ziarah Syekh Abdul Rahman Segaf. Kemudian naik lagi atas sikit Sayyidina Ali Khalid Qasam. Ziarah sikit ziarah Sayyidina Muhammad bin Hasan Jamalul Lil. Turun lagi ziarah Habib Umar bin Hamid. Keluar lagi sana sikit lagi ziarah Imam Al-Muhdar, Umar Al-Muhdar. Ziarah sikit lagi Habib Muhammad bin Ali bin Syihab dengan bapaknya Habib Ali bin Syihab. Dan ziarah patah balik sikit lagi ziarah Sayyidina Abu Bakar Sakran. Ziarah patah balik lagi sikit lagi ziarah Ummul Fuqara, isteri Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Dekat semua. Dan kalau tak ziarah kita pula rasa macam tak enak. Mesti nak ziarah. Mesti sekejap Fatihah. Jalan sikit sana lagi ziarah Al-Idrus. Sebelum masuk Al-Idrus ngadap Furaid. Fatihahkan orang-orang Furaid dulu. Ziarah Al-Idrus, banyak dalam Al-Idrus. Sebelum keluar Al-Idrus, Habib Ja'far, bapa Habib Ali.
Keluar aja Al-Idrus, Habib Sa'ad Al-Idrus di luar pintunya. Keluar sana Habib Abdullah Al-Haddad punya kubur. Semua begitu ya. Kalau di tadi begitu ya. Macam tak penat. Satu kubur paling tidak 10-15 kubur kita sekali ziarah di sana begitu ya. Allah ya. Sana lainlah suasananya lain ya. Suasana cukup lain ya. Itu pun orang peternak kuburiun dari Yaman. Astagfirullah. Tengok ya. Kita jangan jadi orang yang tak belajar ya. Kalau kita termakan cakap orang tu nampak asam kau ni orang yang tak belajar. Dah lah tak belajar, kau terjumlah orang yang kurang ajar. Alim-alim ulama bikin kau berani nak bidas ya. Kau tengok ini semua hadis-hadis. Semua hadis Nabi, beri penting ziarah kubur, menggembirakan orang mati dalam kubur. Semua Nabi sebut ya. Tiba-tiba orang yang tak semena-mena cakap aja kau terus mengiyakan. Tahan kau menafikan amalan atuk moyang kau. Tahan kau menyalahkan, tak nak ikut cakapan ustaz-ustaz kau dan tuan-tuan guru kau, kiai-kiai kau. Kenapa? Termakan cakap orang-orang yang tak baca punya orang dan berhati dengki. Hati dengki terhadap orang yang hidup dapat amalan ini, dengki itu. Dia tak suka orang amalan ini. Dan dengki terhadap orang dah mati yang diziarahi itu. Dengki itu. Dengki ya. Dengki. Nabi pun mereka dengki, tak kasih ziarah makam Nabi. Kalau musim-musim haji ni pergi Mekah dengan khutbahnya, jangan kau nak nangis. Kau tak faham bahasa Arab tapi menyentuh hati, menangis. Apa tersentuh? Kau tak faham. Selalu khutbahnya pada musim-musim gini, tuan-tuan sudah menamakan ibadat haji. Ini ibadat yang paling besar sekali, paling tinggi. Janganlah sampai dengan gini rosak akidah mahmu pula, buat nanti kau bikin benda yang salah-salah. Tapi dia tak sebut jangan ziarah makam Nabi, dia tak sebut. Tapi dia punya mafhumnya tu, kalau apa pada penziarah haji yang sudah ke Mekah, ziarah Madinah tu tidak wajib. Kalau kau tak ziarah pun tak apa. Dan kalau ziarah hati-hati kena dapatkan pahala. Kau sudah bagaimana kami katakan tadi, kau sudah buat amalan yang besar dapat haji, jangan sampai rosak kerana niat bukan-bukan. Maksudnya apa? Maka bukan ziarah, bukan pasal nak pahala sembahyang Masjid Nabawi. Kalau nak pahala besar, sembahyang Masjidil Haram 100,000. Masjid Nabawi cuma berapa? 500 pahala ya. Tapi kerana apa nak ziarah Nabi, dan Mekah tu pun kau tak tahu pahalanya 100,000 kalau bukan kerana Nabi yang beritahu. Dan kalau tak lantaran Rasulullah pun Allah Ta'ala tak kasih pahalanya begitu besar. Kerana Nabi, umat Nabi. Kau tak jadi umat Nabi, kau dapat pahala 100,000? Kan tak dapat. Allah. Sebut gitu khutbahnya. Manalah Habib Ahmad Al-Muhdar tak limpar kasut dengan dia. Dia tak limpar kasut, dia tempiling. Khatib Masjidil Haram. Begitu ya. Kita sekarang janganlah. Cuma macam aje lah. Begitu ya. Ada orang dengar khutbah dia tengah, khutbah dia kita menyentuh hati, kita faham pun, kau tak faham apa hati kau tersentuh, kau tak faham. Setiap khutbah never miss to do that. Kat makam Masjid Nabawi tu, atas mimbar Nabi tau. Sini makam Nabi tau. Berani dia cakap begitu. Datang Madinah jangan buat benda-benda khurafat. Macam Madinah tu tempat berdukun gitu. Jangan buat benda-benda khurafat. Jangan puja-puja, jangan begitu. Dia macam seolah Madinah tu macam Tok Kong tau. Kau sebut Madinah tu jaga engkau sudah bikin haji, jangan benda bikin yang bukan-bukan. Apa ni? Kalau Sayyidina Abu Umar boleh bangun tu, habis engkau. Siapa yang kau maksudkan? Apa yang khurafat kau maksudkan? Ziarah kami khurafat? Cinta kepada kami khurafat? Sayyidina Umar boleh bangkit, habis kau. Tak bagus semua tu. Nanti tengok ya, amalan kubur kita ya, akan sebut dia. Ziarah kubur, jangan pergi kubur pegang-pegang. Pergi ziarah kubur, jangan pusing-pusing kubur. Semua tu disebut oleh Imam Haddad. Itu bukan amalan kita. Tapi mereka bilang kita pergi kubur, sujud kubur, tawab kubur. Astagfirullah, siapa yang ajar? Siapa yang bilang kau kita buat sedemikian? Ulama kita selama ni kita tuan-tuan, saya mau tanya. Jawab kuat-kuat biar dalam internet boleh dengar. Ajak ziarah makam Habib Ali, ada tawab makam Habib Ali tak? Cakap. Tak ada ya? Ada puja Habib Ali tak? Tak ada ya? Apa kita bikin? Baca Yasin. Kita doa pada Allah Ta'ala, mengingatkan tentang akhlak Habib Ali. Allah. Dan orang Singapura pun tahu kalau ziarah makam Habib Nur macam mana. Jangan terpedaya orang yang tak buat amalan salih begini. Ya? Jangan.
Lantaran itu, apabila seorang menziarahi kubur, memasuki perkuburan ataupun melalui perkuburan, hendaklah ia memberi salam terlebih dahulu dengan berkata, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun antum lana salafun wa nahnu lakum taba' Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Allahumma fir lana walahum. Ini di antara doa-doa kubur ya. Salam sentosa atas kamu wahai tempat tinggal kaum mukminin. Esok akan datang kepada kamu apa yang dijanjikan. Kami telah pergi, kamu telah pergi dan kami insya-Allah akan menyusul kamu pula. Kamu orang-orang terdahulu dan kami orang-orang yang datang kemudian. Kami memohon keselamatan bagi kami dan bagi kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami dan mereka. Begitu ya. Ziarah kubur begitu. Dosa tak agaknya baca gini? Masuk neraka tak baca gini? Allah ya. Allah ya. Mendoakan ahli kubur, mengingatkan kita tentang mati semua tu. Ziarah kubur pada malam Jumaat dan hari Jumaat sangat-sangat dituntut. Demikian pula pada malam Sabtu hingga matahari terbit dari hari itu. Begitu ziarah kubur pada hari Isnin. Ada yang mengatakan bahawa roh-roh orang mati kembali ke kubur masing-masing pada waktu-waktu itu sebagaimana tersebut dalam asal. Jadi hari Jumaat daripada hari Khamis petang sampai hari Jumaat. Sampai bila? Hari Sabtu pagi sebelum syuruk. Sabtu pagi sebelum isyraq, ya, belum naik matahari. Itu waktunya. Dan itulah waktu ibadat untuk hari Jumaat. Yang tak sempat baca surah Al-Kahfi, yang tak sempat selawat, yang tak sempat apa semua, boleh buat sampai malam. Biasakan lepas maghrib dah kira hari besokan. Hari Jumaat tidak. Ada before and after extension. Ya, sampai hari Sabtu pagi. Termasuk ziarah kubur. Dan memang roh kubur pun tunggu sampai waktu itu. Dan hari Senin pun begitu juga. Ya. Orang yang menziarahi kubur hendaknya memperbanyak istighfar, doa bagi orang-orang mati serta mengucapkan rahmat ke atas mereka, kemudian membaca sedikit dari ayat-ayat Al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang mati itu. Hendaklah ia insaf dan mengambil tauladan dari ziarah kubur ini dan mengingat bahwasanya ia tidak lama lagi akan menjadi serupa dengan orang-orang yang berada dalam kubur itu. Inilah pegangan kita. Salah tak? Dosa tak? Bid'ah tak? Orang yang mengatakan tak boleh pergi kubur kalau kita pergi kubur macam begini. Bid'ahnya kembali pada mereka ya. Syukur alhamdulillah kita tak payah nak bahaskan mereka, tak payah nak bidas mereka. Ini kalam ulama kita. Ini pegangan kita dan ini amalan kita ya. Alhamdulillah, insya-Allah kita tengok muka surat sebelah ya. Haram mengusap kubur dan mengelilinginya. Pegang-pegang kubur makruh ya. Makruh ya. Kecuali ada pengecualian. Nanti kita akan sampai bacanya. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Taala terima kita, ampunkan dosa kita. Alhamdulillah rabbil alamin.